Hai murid-murid, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Bertemu lagi kita dalam subjek Bahasa Melayu tahun 1, buku PBD. Hari ini kita akan bincang aktiviti 37, 38 dan 39. Sudahkah kamu semua bersedia? Jom kita mula sekarang. Kita mulakan dengan aktiviti 37. Tulis tarikh hari ini 7 hari bulan 9 2021. Sampaikan maklumat berdasarkan bahan yang diberikan. Murid-murid perlu sampaikan maklumat berdasarkan bahan yang diberikan. Apa bahan yang diberikan? Okey, gambar baju kurung. Okey, mari kita baca maklumat yang diberi. Baju kurung, pakaian tradisi perempuan Melayu. Yang kedua, masih dipakai hingga kini. Yang ketiga, dipakai di tempat kerja. Yang keempat, salah satu uniform sekolah. Yang kelima, digayakan semasa perayaan. Yang terakhir, tidak luput ditelan zaman. Murid-murid perlu tulis semula maklumat yang diberi pada ruangan yang disediakan di bawah ini. Okey, kita lihat ayat yang pertama. Baju kurung ialah pakaian tradisi perempuan Melayu. Maklumat pertama telah pun ditulis. Sekarang kita nak tulis maklumat yang kedua, iaitu masih dipakai hingga kini. Okey, sambung frasa yang telah diberikan. Yang pertama, baju kurung. Kemudian kita sambung masih dipakai hingga kini. M, pastikan huruf M, huruf kecil. Masih dipakai hingga kini. Selepas kini, kita letak tanda noktah ataupun titik. Kemudian kita sambung lagi, dipakai di tempat kerja. Okey, kita nak sambungkan dengan frasa apa supaya ayat menjadi menjadi ayat yang lengkap. Baju kurung dipakai di tempat kerja. Okey, kita sambung ayat tadi. Kita tulis baju kurung dipakai di tempat kerja. Kemudian titik. Okey, yang keempat, salah satu uniform sekolah. Baju kurung juga menjadi salah satu uniform sekolah. Okey, titik. Kemudian kita sambung lagi dengan maklumat seterusnya, digayakan semasa perayaan. Okey, baju kurung digayakan semasa hari perayaan. Okey, maklumat yang terakhir, tidak luput ditelan zaman, tidak perlu tulis lagi sebab dah ada di sini. Sesungguhnya pemakaian baju kurung tidak luput ditelan zaman. Okey, lihat contoh yang cikgu beri. Kita baca. Baju kurung masih dipakai hingga kini. Maklumat yang diberi tadi cikgu dah tulis semula di bawah ruangan yang diberi. Okey, letak titik. Lepas tu kita sambung lagi. Ramai wanita memakai baju kurung di tempat kerja. Itu maklumat yang ketiga. Kemudian kita sambung pula dengan maklumat yang keempat. Baju kurung juga menjadi salah satu uniform murid perempuan di sekolah. Kita letak tanda noktah. Kemudian kita sambung lagi maklumat yang kelima. Baju kurung turut digayakan semasa perayaan. Okey, maklumat yang keenam tidak perlu tulis lagi. Yang terakhir, tidak luput ditelan zaman sebab dah tulis. Sesungguhnya pemakaian baju kurung
tidak luput ditelan zaman. Okey, murid-murid boleh ikut contoh macam cikgu beri ataupun boleh buat ayat sendiri. Boleh tambah apa frasa lain yang lebih sesuai. Okey, itu untuk aktiviti 37. Seterusnya, aktiviti 38. Macam biasa, tulis tarikh hari ini. Kemudian, baca arahan. Baca dan pilih perkataan berimbuhan akhiran yang sesuai. Kemudian, padankan gambar. Okey, yang pertama, murid-murid perlu pilih perkataan berimbuhan akhiran yang diberi. Pilih yang paling sesuai. Kemudian, murid-murid perlu padankan ayat dengan gambar. Kita baca imbuhan akhiran yang diberi. Yang pertama, ramu, ramuan. Yang kedua, sajian. Yang ketiga, jualan. Yang keempat, tempahan. Okey, mari kita lengkapkan ayat yang pertama. Menjelang hari raya, Encik Daud banyak menerima dodol daripada penduduk setempat. Di mana satukah perkataan berimbuhan yang paling sesuai untuk diletakkan dalam ayat ini? Menjelang hari raya, Encik Daud banyak menerima apa? Menerima ramuan ke tempahan? Mana satu jawapan yang betul? Kamu pilih antara ramuan dengan tempahan. Okey, kemudian kita tulis dekat sini. Okey, jawapannya menerima tempahan. Okey, tempahan dodol. Okey, ini gambar dodol. Jadi, kita garis. Okey, padankan ayat dengan gambar dodol. Jangan lupa guna pembaris. Barulah dapat garisan yang lurus. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Kuih-muih tradisional yang disediakan di restoran itu membuka selera kami. Lagi sekali kita baca. Kuih-muih tradisional yang disediakan di restoran itu membuka selera kami. Okey, mana satu jawapan? Yang tinggal 3 lagi. Tempahan kita dah guna, boleh potong. Okey, ramuan, sajian atau jualan. Mana satu jawapan? Okey, jawapannya sajian. Okey, pastikan huruf S huruf besar. Okey, mana satu sajian kuih-muih tradisional? Mana gambar yang menunjukkan kuih-muih? Ada banyak kuih ya. Okey, gambar yang keempat. Seterusnya yang ketiga, ibu bertanya kepada Puan Dewi yang diperlukan untuk membuat ladu. Ibu bertanya kepada Puan Dewi. Okey, mana satu perkataan berimbuhan yang sesuai? Okey, sajian kita dah guna, boleh potong. Tempahan sudah, yang tinggal ramuan dan jualan. Okey, mana satu? Jawapannya ramuan. Okey, ramuan yang diperlukan untuk membuat ladu. Okey, sekarang kita padankan ataupun kita sesuaikan. Mana satu gambar? Gambar ladu. Okey, gambar yang pertama. Okey, akhir sekali yang keempat. Nasi lemak di gerai Mak Cik Imah sangat laris kerana sedap dan murah. Okey, dah tentulah yang terakhir apa? Jualan.
Okey, murid-murid tulis huruf C, huruf besar. Jualan nasi lemak. Okey, mana gambar nasi lemak? Padankan ataupun suaikan. Ya, betul. Okey. Itu saja untuk aktiviti 38. Latihan terakhir, aktiviti 39. Tulis tarikh. Baca arahan, betulkan ejaan dan salin petikan di bawah semula. Murid-murid perlu betulkan ejaan pada perkataan yang bergaris. Okey, yang bergaris ni ya perlu dibetulkan sebab ejaannya salah. Okey, sambil tu sekarang mari kita baca dulu. Sekolah saya akan mengadakan hari kebudayaan. Hari kebudayaan. Betul tak? Salah kan? Sepatutnya hari kebudayaan. Okey, bagaimana eja kebudayaan? KEBUDAYAN. Okey, di hujung ni YAN ni salah. Sepatutnya ada dua A. Okey, kita baca seterusnya. Pertandingan tarian tradisional akan diadakan pada hari tersebut. Okey, seterusnya. Kelas saya akan mempersembahkan tarian Sumazau. Okey, perkataan yang bergaris mempersembahkan. Mempersembahkan. Salah ya. Apa huruf yang tertinggal? Okey, cuba teka. Huruf apa yang tertinggal? Mempersembahkan. Persembahkan. Huruf apa yang tertinggal? Huruf R. Okey, huruf R sebelah huruf I. Sebelah huruf I, antara huruf I dan S. Okey, kita tengok ejaan yang betul. Kita lihat P-E-R. Okey, mempersembahkan tarian Sumazau. Tarian ini merupakan tarian tradisional masyarakat Kadazan di Sabah. Okey, perkataan bergaris masyarakat. Okey, perkataan ini juga salah. Okey, yang mana satu yang salah? Huruf apa yang salah? Huruf apa yang tidak perlu ada dalam perkataan ini? Huruf H. Okey, kita gantikan dengan huruf apa? Huruf H kita buang, kita gantikan dengan huruf, siapa tahu? Huruf Y. Okey, kita lihat bagaimana ejaan masyarakat. M-A-S-Y-A. Masyarakat. Salah ya, bukan huruf H tapi huruf Y. Okay, kita baca lagi. Setiap petang kami akan berlatih menari. Berlatih. Okey, cuba salah perkataan bergaris. Okey, berlatih menari. Okey, huruf apa yang sepatutnya tidak perlu ditulis dalam perkataan ini? Huruf I perlu ditukar kepada huruf I. T-I-H. Okey, kita lihat ejaan yang betul. B-E-R-L-A-T-I-H. I-H, bukan I ya. Okey, betulkan. Okey, seterusnya, Cikgu Dafina yang berasal dari Sabah menjadi juru tari kami. Kami berharap dapat memenangi pertandingan itu nanti. Okey, seterusnya yang terakhir, perkataan memenangi. Sepatutnya perkataan apa?
Sepatutnya memenangi. Okey, yang mana salah? Huruf G. Sepatutnya huruf G hanya ada satu sahaja. Ni, N-G-I, ni. Memenangi. M-E-M-E-N-A-N-G-I. Okey, dah habis. Okey, semuanya ada 5 perkataan yang perlu kita tulis dengan betul. Okey, sekarang ni apa perlu kita buat? Kita perlu salin semula petikan yang kita baca dan yang kita betulkan tadi. Kamu perlu salin semula, tulis semula pada ruangan yang disediakan di bawah ini. Okey, salin semula. Mula-mula kita tulis, sekolah saya akan mengadakan hari. Hari apa? Kebudayaan. Kamu lihat sini macam mana nak eja kebudayaan. Okey, sekolah saya akan mengadakan hari kebudayaan. Kemudian kamu sambung lagi, pertandingan tarian tradisional akan diadakan pada hari tersebut. Okey. Seterusnya, sambung lagi, kelas saya akan mempersembahkan tarian Sumazau. Okey, kelas saya akan mempersembahkan tarian Sumazau. Perkataan mempersembahkan tadi kita dah betulkan. Okey, jangan buat salah ya. Okey, sambung lagi. Tarian ini merupakan tarian tradisional masyarakat Kadazan di Sabah. Okey, kemudian setiap petang kami akan berlatih menari. Cikgu Dafina yang berasal dari Sabah menjadi jurutari kami. Kami berharap dapat memenangi. Okey, pastikan perkataan memenangi ditulis dengan betul. Dapat memenangi pertandingan itu nanti. Okey, lagi satu cikgu nak murid-murid garis ya perkataan yang telah dibetulkan. Okey, kamu garis. Okey, garis. Okey, perkataan yang salah tadi. Yang pertama, kebudayaan. Okey, garis. Kemas-kemas cantik-cantik kebudayaan. Okey, kemudian mempersembahkan garis. Okey, guna pembaris tau. Yang buat macam cikgu ni. Masyarakat. Garis cantik-cantik kemas-kemas. Berlatih. Memenangi. Nanti senang cikgu nak write. Nak semak. Sebab cikgu boleh nampak terus perkataan yang kamu betulkan. Okey, murid-murid. Jangan lupa tulis dengan cantik dan kemas-kemas. Pastikan huruf besar ditulis dengan betul. Huruf besar, jangan campur-campur huruf besar jadi huruf kecil. Okey, semua itu saja untuk aktiviti 39. Tamat sudah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.